ila umuri dunia wa dini. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah pun mulakanlah sesi ini dengan pelbagai perkongsian tadi kan. Pertama, fair ulas tentang Osama bin Laden. Fair sekarang peminat cerita macam ni, geopolitik lah apa benda kan. Yang keduanya, tadi kita dengar kongsian daripada Ki Amsyar tentang kita ni kena menolak al-hawa kan, ataupun kena berhati-hatilah dengan al-hawa. Sebenarnya al-hawa ni dalam Al-Quran, kalau tengok perkataan al-hawa dalam Al-Quran ni ada banyak lah. Tak ada bahasa Melayu yang boleh takrifkan apa itu al-hawa. Kalau bahasa mudah ni orang Melayu faham hawa nafsu kan. Tapi sebenarnya nafsu tu lah peribadi, nafsan. Hawa tu lah something yang inside lah, hawa. Ataupun mudahnya mungkin keinginan kan. Tapi tu pun tak cukup tepat. So memang dalam diri manusia ni ada satu benda yang Allah Ta'ala campakkan, nama dia adalah al-hawa lah. Al-hawa ni. Kalau tengok Al-Quran, setiap kali Allah SWT menyebut tentang perkataan al-hawa ni, ia akan sebut dalam konteks yang negatif lah. Dia akan sebut dalam keadaan benda tu dicela oleh Allah SWT. Sangat banyaklah perkataan al-hawa ni. Semuanya dalam Al-Quran sebut dalam keadaan ia dicela oleh Allah SWT kan. Jadi manusia ni ada satu benda dalam diri dia, nama dia al-hawa, yang benda ni boleh menjatuhkan dia. Dari segi bahasa, al-hawa ni memang benda yang menjatuhkan. Memang function dia lah untuk menarik kita ni daripada kebenaran kan. Seperti mana Allah Ta'ala menyebut tentang bintang-bintang dalam surah An-Najmu, macam mana? Wan najmi idza hawa kan. Betul ke ayat tu? Wan najmi ke wan najmu? Wan najmi idza hawa. Dan demi bintang-bintang ketika ia berjatuhan. Okey ke semua? Dengar ke ada lag-lag ni? Dengar. Maaf. Dengar. So, dalam diri kita semua ni adalah benda tu, iaitu al-hawa kan, yang dicampakkan oleh Allah SWT pada manusia. Yang function dia tu memang untuk menjatuhkan kita lah dan menyebabkan kita lari pada wahyu kan. Dalam buku Muntalaq yang Ki Amsyar quoted tadi, bab yang pertama dalam buku tu, Syekh Muntalaq telah menulis satu topik yang bertajuk kita ini menolak al-hawa. Setelah dia cerita tentang mukadimah, dalam buku fiqh dakwah ni kan, benda pertama yang dia highlight adalah sebelum kita memulakan perjalanan, nak cerita kat orang kan, nak jadi seorang da'i yang nak bertolak ni, benda yang paling utama adalah kita kena clear bahawa kita semua ini diutuskan oleh Allah SWT untuk menolak al-hawa. Bahkan syariat-syariat Allah SWT ni turun untuk menolak al-hawa. Sebab kalau tidak ada wahyu, pasti manusia ni akan mengikut al-hawa kan, akan ikut diri sendiri, akan mengikut terunjuk diri sendiri kan, ikut suka hatilah, ikut kepala sendiri kan. Itu adalah al-hawa. Jadi datangnya wahyu, datang syariat ni untuk membimbing manusia supaya tidak patuh kepada al-hawa. Dan benda ni kita kena clear, sebab mungkin ada je, walaupun kita dah faham, kita seorang da'i, ada je kadang-kadang kita ni terikut-ikut dengan al-hawa kan, terikut-ikut dengan kehendak diri sendirilah. So first step tu mesti clear lah tentang kita ini mesti berhati-hati dengan al-hawa dan menolak al-hawa. Kadang-kadang al-hawa itu dihiasi dengan nama Islam ni. Sebab banyak kadang kita ni di dalam kehidupan dunia ni ada banyak sangat tarikan-tarikan al-hawa lah. Yang paling dahsyat Al-Quran menyebut ialah ada orang sampai tahap ia menjadikan al-hawa dia itu sebagai Tuhan dia kan. Afara'aita manittakhadha ilahu hawahu. Dalam surah Al-Jathiyah. Tidakkah engkau melihat orang itu, afara'aita manittakhadha kan,
mereka yang ittakhadha ilahu hawahu, yang mengambil Hawa dia sebagai ilah dia, sebagai sembahan-sembahan dia. Jadi uh, itu adalah satu keadaan yang paling ekstrim lah, sampai tak orang menjadikan al-hawa sebagai sembahan dia kan. Mungkin kita boleh bincanglah sembahan dekat sini, apakah maksud sembahan dekat sini? Adakah dia menyembah diri sendiri? Kan? Mungkin tak sebegitu itu. Nanti mungkin discussion lain, apakah dimasukkan oleh firman Allah SWT itulah. Cuma nak ceritanya al-hawa ni satu benda yang sangat bahaya lah. Kan? Boleh sampai tahap kita ni menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan kita. Sebab kata Abang Syed tadi, Allah telah menyuruh kita ni, kita tak boleh nak buang al-hawa ni kan. Dia satu makhluk yang ada bertempel dalam diri manusia. Tak kisah dia tu orang yang baik ke, orang yang jahat ke, orang yang beriman pun ada al-hawa. Hatta dia seorang syekh pun dia ada al-hawa. Tapi kita disuruh oleh Allah SWT untuk menahan al-hawa tu kan. Dan ia akan diganjari dengan syurga. Maknanya susah nak menahan al-hawa ni, sampai ganjaran bagi mereka yang berjaya kontrol, mengendalikan al-hawa dengan betul, dia akan diberikan syurga oleh Allah SWT. Dia kata susahnya nak kontrol al-hawa kan. Sebab terutama bila kita ni kurang daripada peringatan, tidak ada orang yang memerhatikan kita kan. Banyak elemen-elemen di sekeliling kita ni mendorong kita untuk bermaksiat. Jadi dah mudah kita ni nak dekat dengan al-hawa. So it's always a good reminder untuk yang kita bahawa permulaan kita buat dakwah, belajar agama kan, datang syariat ini adalah untuk membina manusia supaya tidak terikut dengan al-hawa. Tidak jadi seperti Firaun yang to the extent mengatakan ana rabbukumul a'la kan, akulah Tuhan yang paling tinggi kan. Itu kerana dia telah terpengaruh dengan al-hawa dia lah. So dalam buku Muntaha tersebut lagi, ini mungkin kita boleh baca sesama lah division kan. So wahyu-wahyu turun oleh Allah SWT supaya manusia tidak mengikut al-hawa kan. So kalau dia tak ikut wahyu, secara automatiknya simplistically boleh katakan sebab kalau ada yang benda dalam dulu pun kuat. Masa makin cuba sentiasa muncul. Jadi kadang-kadang perbincangan fake tu, hukum-hukum tak sempat nak kejar masa. Sebab fatwa-fatwa ni tak sempat nak kejar dengan perkembangan kan. Hukum Bitcoin ni apa, hukum tu ni apa. Sebab benda ni, teknologi dan segala yang berlaku kita selalu pantas. Tapi kalau kita ada hati yang hidup kan, kita tak perlu berfatwa pun untuk kena pasti benda ni okey ke tak okey kan. Kalau hati ni akan membantu kita sebelum datang fatwa daripada para ulama tentang perkara halal atau haram kan. Sebab tu sound heart ni dia boleh detect lah benda ni baik. Dan kalau tu betul-betul function, dia akan menyuruh tuan dia tu menjauhi perkara-perkara yang syubhat kan. Sebab benda yang halal sangat jelas,
benda yang haram sangat jelas. Dan benda yang halal sangat banyak yang dikurniakan oleh Allah SWT pada kita semua kan. Orang yang nak juga perkara-perkara yang syubhat ni sebenarnya mereka ada masalah pada hati kan. Sedangkan ada banyak benda-benda yang very clear ialah halal Allah SWT. So, nak menekankan pembersihan hati kan. Hati sebab tak ada sound heart, good heart ni dia boleh detect kalau topik ni. Ada satu kisah lah di zaman Nabi SAW. Masa selalu share cerita ni, tak pasti lagi dengan siapa pernah dengar cerita ni kan. Iaitu bila para sahabat ni dia dapat Islam di Mekah, belajar dan belajar. Kita tahu lah di Mekah ni kan tidak ada ayat-ayat hukum yang banyak lah. Tidak ada banyak ayat-ayat ahkam kan. Ayat tentang hukum. Ada hanya 9 kecil. So there's a very good question datang kepada para sahabat di Madinah. Itu out of sudden para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya tentang hukum haid. Okay. Kenapa sahabat-sahabat ni tanya tentang soalan ni? Maksudnya masa itu belum ada hukum tentang haid ni. Belum ada lagi hukum ataupun ahkam tentang haid, hukum haid kan. Maksud motif soalan ni lah nak tanya tentang perhubungan suami isteri ketika datangnya haid. Jadi bila sahabat-sahabat ni tanya soalan ni, sebelum Nabi menjelaskan hukum, diorang bertanya, maknanya diorang ni ada hati yang hidup. Sebab diorang rasa haid kan kotor kan. So diorang sendiri dah boleh detect lah benda tu kotor. So diorang tanya Nabi, apa hukum sebenarnya? Sebelum Nabi explain hukum, diorang sendiri yang rasa trigger untuk tanya tentang status haid tu kan. Maka turun Al-Quran menjawab soalan-soalan tu. So nak ceritanya, kadang-kadang para sahabat ni dia tak diajar semula. Tapi mereka dibentuk hati-hati mereka kan. Dibentuk mereka punya barrier, dibentuk mereka punya sensitivity. So bila datang isu-isu yang mereka rasa tak kena dalam ni, mereka tanya. Walaupun hukumnya belum ada. Sebab hati telah ada. Dan awareness telah ada. Perasaan telah ada. Banyaklah perkara lain juga lah. Mereka bertanya pada Nabi, boleh ke nak berjudi ketika musim haji? Boleh ke ni, boleh ke tu kan? So soalan-soalan ni muncul sebab mereka ni ada hati yang sentiasa peka lah supaya hanya buat perkara-perkara yang halal dan jelas halalnya di sisi Allah SWT. So kita doakanlah kita pun diberikan hati-hati hidup kan, yang tidak rasa berat untuk menolak perkara syubhat dan hanya memilih perkara yang baik kan. InsyaAllah pada malam ini macam mana ada nak tambah tadi daripada dua pada so pada malam ini kita sambunglah sedikit kan perbincangan surah Nuh yang kita telah mulakan pada minggu lepas. So hari ini kita terdapat lagi bersama dengan Ustaz Amir dan juga Irfan. Tak tahu apa khabar Irfan. Amir belum masuk. Doakanlah semoga mereka pun dapat manfaat yang sama dan urusan masing-masing. So last week kita tengok sedikit mukadimah surah Nuh. Dan mungkin hari ini pun kita still lagi berada di dalam mukadimah lah surah Nuh yang kita telah baca pada minggu lepas. Surah Nuh ini satu surah unik kan. Kita dah share itu sebab dalam Al-Quran ada dua sahaja surah yang menceritakan secara keseluruhan peristiwa Nabi itu pada surah yang dinamakan sebenarnya, iaitu surah Yusuf dan surah Nuh. Dan surah Nuh ni antara nama yang popular juga. Tadi ada dengar sedikit lah, ada buat sedikit carian, kaji-kaji dan dengar beberapa recording. Dalam Quran ada 43 kali nama Nuh disebut kan. 43 kali. Dan dia disebut tu dalam dua keadaan lah. Satu dia just disebut, satu lagi dia disebut dengan penceritaan. Bahagialah dengan akan Nabi Nuh sendiri.
Dan semua ayat yang bercerita tentang Nabi Nuh, bukan yang menyebut yang bercerita tentang Nabi Nuh semua ayatnya turun di Mekah. Masya Allah. Sangat menarik fakta ni. Tapi boleh cek lah adakah dia betul-betul. Maksudnya di Mekah ni, di era Mekah, ada beberapa kali, ada banyak kali cerita tentang Nuh diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita boleh dapat kat sini banyak apa kesimpulan kita. Yang pertama, maksudnya Nabi ni sangat suka di Mekah. Cerita, kita kata di Madinah pun suka dia Mas Syakir, sekarang stop. ketika dakwah bermula, ketika dakwah tidak ada kekuatan, ketika dakwah yang start di mana tu? Start. Masa Start dia start dari mana? Mekah. Dari Mekah. Oh, dah sampai Malaysia dah start ni. Nama Nabi Nuh banyak dimension kat Mekah. Okey. Sebabnya kisah-kisah Nabi Nuh dalam Quran hanya disebut dalam surah-surah yang diturunkan di Mekah. Maksudnya Nabi SAW mempunyai keadaan yang sukar lah di Mekah. Sehingga kan baginda memerlukan cerita Nabi Nuh ini in particular, untuk diceritakan beberapa kali kepada baginda dan para sahabat kan. Dan itu fakta dia lah, memang Nabi susah di Mekah. Di Madinah pun susah, tetapi bentuk kesusahannya berbeza kan. Di Madinah tu mungkin susah dalam konteks nak mempertahankan negara, tapi di Mekah ni lain sikit sebab dia dah fasa awal, fasa tidak ada pengikut, fasa kena ejek, kena paksa. Kisah Nabi alaihissalam. Itu lagi kan Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran. So last sesi kita tengok ada 3 gambar Syed Kutub telah pun share kepada kita semua tentang surah ini yang kita boleh ambil secara umum tentang Nabi Nuh. Pertama adalah tentang kisah Nabi Nuh ni menggambarkan ada jiwa-jiwa manusia yang degil kan. Yang kedua kita share itu dakwah Nabi Nuh ni juga menggambarkan rahmat Allah SWT kepada manusia lah. Sebab tanpa henti-henti mengutuskan Rasul kan, Rasul demi Rasul kepada umat manusia. Maknanya there's always hope daripada Allah SWT. Dan yang ketiga, kita tengok daripada kisah ni secara umum, mengajar kita tentang para Rasul yang berdakwah tanpa bayaran. So ini kita masuk sikit, baru kita masuk pada kisah ni secara spesifik, iaitu Syed Kutub dia menyimpulkan surat Tahrim surat Tahrim dia tak cerita kan, dia adalah fakta sajalah tentang isteri Nabi Nuh, tapi dia bukan penceritaan. Sebab tu Nabi Nuh ni dia mention 43 kali. Ada bahagian yang sebut nama Nabi Nuh, ada bahagian dia penceritaan. Ini adalah penceritaan, tetapi Nabi Nuh punya nama mungkin disebut dalam banyak surah lagi. Dekat Ali Imran ada nama Nuh tu disebut mungkin banyak lagi. Surah Tahrim tu dia macam just sebut Imra'atun Nuh kan. Dia tak adalah tapi lah benda yang boleh diperdebatkan lah, arguable lah. Tapi good lah point nak yang tu, mungkin kita boleh cek lagi yang lain. Sebab ni fakta daripada Dr. Yasir Qadhi. Okay. So kita masuk kepada pengalaman dia punya dakwah ni. Syed Kutub ni dia buat satu kesimpulan bahawa ini adalah laporan ya. Kita dah share tu kan. Apa yang kita akan baca ni adalah laporan. Laporan yang normally laporan ni diberikan di hujung usaha-usahanya kan. Maksudnya after dah some time berusaha, maka Nabi Nuh mengemukakan laporan dia kepada Allah SWT. Kita dah share itu secara umumnya laporan ni bagus, especially bila kita ni dalam konteks amal berjama'i, amal berkolektif,
elemen memberi laporan ni satu satu benda yang baguslah kita report kan. Pertama, kita report dalam konteks Nabi Nuh ni dia mengadu kepada Allah SWT, sebab dia tak adalah tempat lain nak mengadu melainkan kepada Allah SWT. Kalau kita punya practicality, kita boleh mengadu kepada Allah SWT. At the same time, kita boleh mengupdate kan laporan itu ke dalam kita punya perbincangan lah. Itu sunnah dia kan. Seperti mana Hud terbang sampai ke Yaman, dia bawa balik laporan itu kepada Nabi Sulaiman AS. So laporan ini, kata Sekutu, dia merupakan satu pengalaman dalam bahasa Arab disebut tajribah al-mariyah. Kata kat sini. Pengalaman yang pahit ini yang diajukan ataupun yang dilaporkan kepada Allah SWT turunkan pula. Asalnya laporan ini daripada Nabi Nuh kepada Allah SWT, tetapi ia jadi satu wahyu daripada Allah SWT kan. Jadi sebagai kalam Allah dan disampaikan kepada Nabi SAW. Kasi untuk pengalaman yang pahit ini kan, ataupun tajribah al-marirah ini dikemukakan kepada Nabi SAW kerana ini adalah amal dakwah di akhir zaman. Pertama sekali, siapakah laporan ini dibentangkan? Maksudnya daripada Allah SWT disampaikan semula kepada kita semua ni satu untuk Nabi, kerana baginda adalah amanah dakwah di akhir zaman. Jadi bila Nabi membaca laporan ini kan, ataupun dia memberi motivasi baginda supaya tahu sebelum ini ada lagi Nabi yang berjuang menghadapi kedegilan kaum-kaumnya lah. Itu Nabi Nuh AS kan. Satu sumber inspirasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dia kata, pengalaman ini juga dikemukakan pada kelompok muslimin di Mekah. Selain daripada Nabi, Allah SWT juga menghadapkan kisah ini ataupun laporan ini kepada kaum muslimin di Mekah. So bukan Nabi je lah ketika di Mekah tu in needs of stories ni kan, tetapi para sahabat pun memerlukan cerita ni. Cerita seperti cerita Nabi Nuh AS ni. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti. Hadis ni jadi asbab nuzul surah Yusuf, tapi mungkin belajar. Iaitu dalam asbab nuzul oleh Imam Suyuti ketika dia ulas surah Yusuf, dia kata para sahabat ni masa berjumpa dengan Nabi dan tanya Nabi, ada kurang lah. So para sahabat ni jumpa Nabi untuk tanya Nabi, ada tak engkau nak bercerita pada kami hari ni? So mereka ni kadang-kadang ada cerita makanan, resah, terbeban dengan keimanan. Kadang-kadang mereka datang jumpa Nabi, minta Nabi ni tell us a story. Nabi bukan pengeluara, tapi para sahabat ni request Nabi ni cerita. Hadis ni jadi sebab nuzul turun surah Yusuf. Tapi kita ambil hadis ni sebagai satu kefahaman bahawa itu adalah tabiat para sahabat. Bila mereka rasa macam down kan, lesu, lemah, jumpa Nabi, share cerita kan. So Nabi ni bukan pengeluara. Cerita-cerita Nabi datang daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. So nak menunjukkan apa, para sahabat juga memerlukan story seperti ini. Sebab kisah-kisah ini, bila mereka dengar kan, kisah-kisah Al-Quran ni, kisah-kisah Al-Quran yang dibacakan kepada mereka ini, seperti mana kata Allah SWT, nusabbitu bi fuadak. Function cerita ini, nusabbitu bi fuadak. Dan surah Hud ayat ke-120.
Cuba tengok 120 kot. Surah Hud. Kau bacakan. Hmm. Silakan. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Baca maksudnya. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami menceritakan kepadamu Muhammad agar dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu yang di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jazakallah khair. So, function di stories ni adalah antaranya dia boleh memberi Nusabitu terbuka tentang sahabat hati-hati kamu. So, memang cerita satu benda yang menemukan hati je. So, sometimes kita kalau tengok movie pun kita ada dapat ibrah kan, yang boleh inspiring kan. Tengok cerita pasal Mahatma Gandhi ke, siapa lagi, sang pencerah ke, apalah kan. Itu pun sampai kita dah boleh dapat sang spirit kan daripada manusia lah. Apatah cerita Al-Quran. Sebenarnya sepatutnya cerita Al-Quran lebih aula lah dibaca, dan sepatutnya bila kita rasa down, kita rasa sedih, benda kita carilah membaca kisah-kisah Rasul dulu lah. Sebab dekat situ adanya elemen kewahyuan yang boleh memberikan musabitu bihi lah ada. Sebab itulah Allah SWT juga mengemukakan laporan ini kepada kelompok muslimin di Mekah ketika itu, dan dia kata dan umat muslimin umumnya. Pertama dekat sahabat-sahabat di Mekah tu, yang paling pertama dekat Rasulullah, yang kedua dekat umat muslimin di Mekah itu, yang ketiga dekat umat muslimin umumnya, kita semua lah. Kerana kita semua dia kata sebagai pewaris dakwah di muka bumi, sebab sunnah yang dihadapi oleh kaum muslimin di Mekah itu juga akan berulang kepada mereka-mereka yang mewarisi dakwah itulah sekarang kan, itu kaum muslimin sekarang. Dan yang keempat, pengalaman ini juga dikemukakan kepada kaum musyrikin supaya mereka melihat kesudahan ataupun untung nasib pada pendusta yang telah sidam, dan supaya mereka dapat memahami betapa nikmat Allah yang telah mengutuskan Rasulullah SAW kepada mereka, iaitu seorang Rasul yang lembut hati, yang tidak mendoakan supaya mereka ditimpakan malapetaka yang membawa kebinasaan yang total. Masya Allah. Kan berbanding Nabi Nuh kan, at the end of dakwah dia telah mendoakan semoga Allah mengazab kaum dia. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak sebegitu. So, bila baca surah ini pada kaum musyrikin, sepatutnya mereka lebih appreciate Nabi SAW lah. Sampai mereka rasa gerun dengan pengakhiran kepada orang-orang ingkar. Mereka juga merasa nikmat kerana Allah SWT mengutuskan Nabi yang bersabar dengan mereka kan. Ada satu hadis daripada, hadis ni popular juga, menceritakan tentang manusia-manusia ni pada hari akhirat nanti akan mencari syafaat daripada para nabi kan. Nanti Naim boleh cari hadis ni lah. Satu cari hadis pasal tadi tu, hadis pasal apa, para sahabat minta Nabi bercerita. Satu lagi cari hadis tentang bila berlakunya hari kiamat, manusia ni akan pergi kepada para nabi untuk mendapatkan syafaat. Pertama kali mereka pergi kepada Nabi Ibrahim, tak silap lah, atau Nabi Adam. Dia ada flow dia kan. Lepas tu dia tak dapat. Pergi kepada Nabi Nuh, tak dapat. Nabi Nuh
kata aku tak boleh tolong sebab aku pernah mendoakan kehancuran pada kaumku. Pergi Nabi Ibrahim ni terdapat. Last sekali eventually mereka ni pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mendoakan sekian. Hadis tu hadis sahih. Hadis tentang manusia ni berkumpul pergi kepada para nabi untuk mendapatkan syafaat pada hari akhirat. Nak ceritanya nabi-nabi dulu, nabi-nabi dalam peristiwa akhirat tu mereka ni macam rasa tak boleh tolong umat masing-masing kerana mereka semua macam ada melakukan mistake ketika dunia lah. Tapi Nabi Muhammad SAW saja yang dia tidak ada apa-apa hutang lah pada umat dia dan dia boleh ataupun at the right position untuk mendoakan syafaat bagi umat kaum muslimin lah di akhirat kelak. Ya Dulu dah ni. Nanti jumpa hadis tu boleh share lah. So itu yang keempat lah. Dibentangkan juga benda ni kepada kaum musyrikin lah di Mekah. Terusnya kita masuk satu lagi panjang dalam mukadimah surah ni ya. Tapi rasanya worth it lah untuk kita baca. Lepas cerita tentang laporan ni kepada siapa, saya untuk membincangkan pula satu poin yang sangat menarik lah. Cerita tentang adakah berbaloi sebenarnya apa yang Allah Ta'ala tadikan kan. Dia katalah, seseorang itu akan merasa takjub, terperanjat dan khusyuk apabila ia melihat perjuangan gigih yang bersambung dari para bila ia memutuskan Rasul satu untuk umat manusia yang paling dari ajaran yang benar itu. Mungkin ada yang bertanya ke atau lalu ke khas tu dipanjang lalu ke usaha depan kita Nabi Nuh nak dikomparekan dengan hasil padangkah daya dakwah itu dibandingkan dengan macam-macam lah bukan Nabi Nuh je kan, tapi balasan-balasan yang di reaction yang diberikan kepada para anbiya terdahulu, ada kan mereka yang dihina, diejek, dibakar dengan api, ada yang dibunuh, Nabi meninggalkan isteri dan kampung halaman mereka dengan kind of fresh saya kutuk macam provoke kita. Sebenarnya berbaloi ke kita ataupun untuk menyampaikan dia terus baloi ke? Sebab hasil tak simpan, tapi effort yang terlalu banyak ke? Cabaran terlalu banyak dan sambutan sangat dingin lah. Dia kata berbaloikah dibandingkan dengan umum perjuangan, pengorbanan dan jihad yang pahit itu. Senang. Berbaloi tak baloi? Bagi dia fikir. Sebab macam sepintas lalu, tak baloi kan? 950 tahun, ada yang terkorban, ada yang kena bunuh. Tetapi, saya kutuk saja dia lontarkan persoalan ni nak provoke. Dia sendiri bagi jawapan, dia kata, setelah difikir dan direnungi, maka jawapannya ialah sangat-sangat padan, sangat-sangat berbaloi tanpa sebarang keraguan. So dia kata, kenapa? Kenapa berbaloi? Sebab nak cerita tentang semua pengorbanan ini kan, semua kegigihan ini, semua pengorbanan nyawa, perasaan ini dan pengutusan Rasul-Rasulnya sangat-sangat berbaloi kerana tujuan semua ini untuk menegakkan hakikat keimanan, dan itu jauh lebih besar lah nilainya
berbanding kewujudan manusia sendiri. Adalah lebih besar daripada bumi dengan segala isinya dan lebih besar dari alam bawah ini kan. Maksudnya, apa-apa usaha nak menegakkan keimanan sangat berbaloi. Walaupun terpaksa membayar harga yang mahal. Walaupun eventually tidak ada orang pun yang menyambutnya, melainkan hanya para pendakwah itu sendiri. Tapi itu way better kan. Dia kata, akhirnya hanya ada. Tapi sekurang telah terpaksa. Itu pun sebalik. Sebab dia tentang value iman kat sini. Okay. Demi iman ni, mempertahankan iman dan menyebarkan iman ni, apa-apa usaha sangat balai sebenarnya. Kalau kita kena spend duit kan, kena tangguhkan pelajaran, kena jauh berhijrah. Kita boleh berhijrah jauh-jauh kan untuk sijil, dapat kerja. Kita sebalai tak? Tapi sebenarnya taklah besar sangat pun impact dia untuk diri kita je. Tapi usaha untuk iman ni sangat-sangat balai. Apa saja challenge dia, apa saja bayaran dia kita kena buat, sebenarnya buat aje. Sangat-sangat berbaloi. Okay, kalau kena infakkan harta, kena travel tinggalkan anak isteri dan sekian perkara, jika itu untuk urusan iman, dia adalah berbaloi. Walaupun eventually orang yang kita target tu tak dapat pun, tak respon pun, sambutan dia dingin pun, tetapi sekurang-kurangnya usaha itu telah memantapkan iman dalam hati para pendakwa sendiri. Cukup berbaloi. Dia kata lagi lah. Sebab apa berbaloinya? Kerana manusia ni based on sejarah kan, tak pernah mencapai satu tahap yang sangat sempurna, yang sangat kemuncak dalam sejarah kemanusiaan, melainkan dengan iman. Okay. The peak of civilization ni ketika datang Islam lah. Tidak ada lagi tamadun-tamadun sebelum Islam yang hebat seperti hebatnya tamadun Islam ni. Walaupun kita ada tamadun Cina, tamadun Mesopotamia, tapi semua itu tak ada pun nak menandingi tamadun manusia yang datang selepas datang Islam. So iman ni dia drive kita lah. Hebat segi pelajaran, hebat segi ketamadunan, hebat semua benda kan. Tengoklah dengan iman Tufan Al-Aqsa tu kan. Walaupun mereka ni sebilangan yang kecil, tapi boleh menggegarkan dunia kan, mengejutkan Israel. One of the reason adalah bekal iman yang kuat lah. So apa-apa usaha untuk sebarkan keimanan, menanam keimanan, whatever the price is, dia adalah satu usaha yang sangat berbaloi. Wallahu a'lam. Kita stop kat situ dulu. So nanti kita akan masuk kepada penafsiran ayat yang pertama insya-Allah. So baguslah Syekh Kutub punya introduction sangat best. Mungkin boleh baca